Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najina wa kashif jami'a adiyatin wasrif makaidal ida wal dhuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ighfir wa akrimna binaili matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا رسول رب العالمين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودك ورضاك مطلوبنا. أعطينا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian kitab fikih ibadah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah SAW mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, kembali kita dalam pengajian kitab fiqh ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pada pelajaran semalam kita telah mengatakan bahawa hukum syariat itu ada 5.
Jadi apa pun yang kalau orang nak letakkan hukum ni halal atau haram, balik pada hukum syariat 5 perkara. Yang fardu, yang wajib, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang sunat tu buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Dan sunat itu ada sunat ain tu sunat itu sendiri, sepertilah kalau kita mengerjakan solat sunat, puasa sunat, dan ada sunat kifayah. Sunat kifayah tu maknanya kalau sekiranya kita satu rombongan, kita makan, satu orang baca bismillah, sudah memadai untuk yang lain kalau tak baca bismillah. Tapi pahala untuk yang membaca. Atau kalau kita nak memberi salam satu orang guru kita beramai, satu orang beri assalamualaikum pada tuan guru dia, sudah memadai, tak perlu semua orang menjawab atau memberikan salam. Sebab memberi salam tu sunat, tapi kalau satu orang sudah beri, maka itu kifayah, sudah cukup. Tapi kalau wajib kifayah, fardu kifayah, seumpama kalau sekiranya kita satu orang beri salam pada kita, assalamualaikum, kita beramai, satu orang jawab waalaikumsalam, jawab salam tu wajib, tapi satu orang jawab, memadailah kerana dia mewakili yang lain. Itu namanya fardu kifayah, wajib kifayah. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Dan demikian juga kita telah mengatakan sunnah, fardu, sunat dan haram. Haram itu kita dah katakan yang tak boleh dibuat berdosa, ditinggalkan dengan niat ikut hukum agama Allah, ikut syariat, maka dapat pahala. Kalau dia niat kerana malu pada orang, dia nak tutup aurat tu kenapa? Sebab malu pada orang, itu tak dapat pahala. Walaupun tutup aurat tu wajib, membuka tu haram. Tetapi kerana dia niat yang lain. Dan yang keempatnya kita dah katakan makruh. Makruh tu ada dua. Satu makruh tahrim, makruh yang hukumnya haram. Ada namanya makruh tanzih, makruh yang mensucikan. Makruh tahrim, dia hukumnya berdosa. Namanya makruh, tapi berdosa. Itu makruh tahrim. Makruh tanzih, makruh yang mensucikan, itu dia dibuat tak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ditinggalkan dapat pahala. Tapi dengan niat kerana nak mengikut hukum agama Allah. Kalaulah dia tinggalkan perkara makruh tu kerana malukan orang, kerana segan pada orang, maka itu tak dapat pahala apa-apa. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya di dalam masalah makruh. Dan kita dah sebutkan juga iaitu mubah, harus. Yang kelima harus. Jadi harus ni buat ke tak buat, tak ada berdosa, tak ada pahala. Melainkan kalau kita niatkan untuk mengikut perintah Allah, mengikut sunnah Nabi. Seperti kalau kita pakai pakaian jubah serban, niat kerana ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Kalau kita niat kerana tunjuk orang, tak dapat pahala. Bahkan berdosa kena riak. Macam itulah juga kita apabila kalau kita buat perkara yang mubah, kita makan. Makan ni harus, tapi kalau kita niat makan tu kerana kita nak menguatkan ibadat kita taat pada Allah, dapat pahala makan tu. Kita tidur dengan niatnya, kita tidur supaya dapat kesihatan untuk ibadat pada Allah, dapat pahala tidur tu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, hukum syariat terbagi pada 5. Anda kata, orang kata, ini bid'ah lah, ini Nabi tak buat lah. Kita tanya dia balik, habis apa hukum syariat dia? Apa kau nak cakap ni, apa pula ni? Ialah, hukum syariat dia ada 5. Bid'ah tu status dia, kedudukan dia. Yang Nabi tak buat. Tapi apakah hukumnya? Haram ke, wajib ke, sunat ke, makruh ke, mubah? Kita kena tanya dia balik. Dia pun pening kepala. Cek baliklah. Kalau umpama dia kata, ini baca tahlil ini bid'ah, Nabi tak buat. Okey, kita tengok apa dalam tahlil. Apa ada dalam tahlil? Baca Yasin. Yasin Quran. Ini Nabi suruh baca Yasin. Apa ada dalam tahlil? Tahlil itu ada kita baca la ilaha illallah. Nabi suruh afdalul zikri la ilaha illallah. Dalam tahlil itu ada apa lagi? Dan tahlil itu ada selawat. Allah Ta'ala suruh selawat. Dan tahlil itu ada apa lagi? Dalam tahlil itu ada doa untuk orang yang dah mati. Allah Ta'ala sendiri suruh kita doa untuk orang yang mati. Wa yaghfir lil ladzina amanu min qabli, iaitu mengampunkan dosa orang-orang yang telah dahulu. Habis mana yang haramnya, mana yang makruhnya? Allahu Akbar. Jadi betullah dia tuan-tuan, bila kita nak letakkan satu hukum, jangan senang cakap, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Okey, sekarang kamu letakkan hukum. Haram ke, wajib ke, sunat ke, makruh.
Macam mana? Macam itulah dia tuan-tuan dan puan dalam masalah hukum syariat. Jadi hukum syariat yang telah kita sebutkan itu semua namanya hukum syariat taklifi. Taklifi maknanya yang dibebankan, yang diletakkan atas kewajipan orang yang mukallaf. Siapa tu mukallaf? Mukallaf dari segi bahasa orang yang dibebankan, yang dipertanggungjawabkan, itu makna mukallaf. Siapa dia? Apabila dia cukup dua syarat. Syarat pertama, dia sudah berakal. Berakal dia, kalau orang gila tak wajib dia. Dia tak sembahyang, dia tak berdosa sebab dia tak ada akal. Tapi yang pertama, berakal. Yang keduanya, sudah cukup umur. Dah cukup umur tu, kalau anak yang umur 15 tahun, itu dah balik lah tu. Ataupun kalau anak perempuan dia datang haid. Ataupun anak lelaki kalau tidur dia mimpi keluar air mani. Itu pun dah kira balik. Baiklah tuan-tuan, masuk kita di muka surat yang ke-78. Hukum syariat al-wada'i. Hukum syariat wada'i. Apa pula lagi ustaz hukum syariat? Tadi dah cakap hukum syariat, ini hukum syariat. Hukum syariat wada'i ini dia bukanlah seperti hukum hukum yang 5 kita sebut tadi. Tapi dia merupakan sebagai panduan di dalam ibadat kita. Dalam ibadat kita tu umpamanya syarat sembahyang kau tak sah kerana tak ada wuduk. Sebab wuduk syarat. Jadi dia ada menyentuhkan bab syarat, bab sebab, bab penghalang, sah, batal. Jadi perkara ini sebenarnya kita akan sambil melalui pelajaran kita akan menyebutkannya. Jadi di sini saya tidak akan pergi mendalami akan hukum syariat wada'i. Kita akan terus melompat pergi kepada muka surat yang ke-84, iaitu bab taharah. Masuk kita bab taharah, bab bersuci. Jadi hukum syariat wada'i itu nanti siapa nak senang bacalah. Ya, dia menyebutkan tentang syarat atau penghalang, iaitu mani', ya. Jadi umpama wanita yang uzur, wanita uzur tak boleh solat. Kenapa? Sebab dia ada mani', ada penghalang. Apa penghalang dia? Iaitu kerana dia uzur, umpamanya. Baiklah, kita masuk pada bab yang pertama. Masya Allah, ya. Kita pun nak cepat-cepat ringkaskan daripada mukadimah. Dah makan seminggu dah. Ya, daripada hari Rabu, hari Khamis yang lepas. Kita mula, hari ini dah masuk hari Khamis. Dah seminggu dah. Itu baru mukadimah saja. Masya Allah, itu pun dengan secara kita ringkaskan. Mudah-mudahan dapat kita manfaatnya juga. InsyaAllah. Baiklah, sekarang kita betul masuk dalam pelajaran fikih kita. Bab yang pertama dalam fikih, apa dia? Taharah, bersuci. Jadi suci ini, Nabi SAW mengatakan, at-tahur nisful iman. Bersuci itu setengah daripada iman. Masya Allah. Dalam hadis yang lain sebut, an-nazafa minal iman. Kebersihan tu daripada setengah daripada iman. Jadi alim ulama hadis yang pendek itu dijadikan bahasan yang panjang sehingga dijadikan sebagai hukum dalam fikih. Seperti sekarang kita sebutkan. Nak sembahyang mesti suci. Kita nak ibadat, kita pergi tawaf nak mesti suci. Kita nak baca Quran mesti suci. Bahkan semua ibadat mesti suci. Suci termasuk zahir dan batin yang akan kita sebutkan. Baik, kita mulakan sebagaimana kita selalu mulakan dengan kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW dan sekalian Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW yang kita kasihi, dan sekalian para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang kita ridai, yang kita kasihi, dan sekalian para tabi'in dan para alim-alim ulama kita, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga semua imam-imam kita yang lain, dan juga para alim-alim ulama yang terus menyambung risalah Nabi SAW sampailah kepada guru kita, iaitu tuan pengarang kita kitab ini, Al-Habib Muhammad Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Bait, yang di mana beliau mencedok ilmunya daripada beberapa ulama-ulama besar, termasuk yang terulung sekali ialah daripada gurunya Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit Ba'alwi. Dia juga daripada Ahlul Bait. Kedua-dua guru kita ini, mereka ni masih hidup lagi.
ya, daripada ahli Madinah, duduk di Madinah ni. Walaupun mereka lahir di negara Indonesia, tapi mereka sudah bermustautin dan bermukim di Madinah sampai hari ini. Jadi marilah sama-sama kita baca Fatihah daripada Nabi kita SAW sampailah pada guru kita yang kita sebut tadi. Semoga Allah Ta'ala merahmati roh mereka, dan kepada guru kita yang masih hidup, iaitu Habib Zain, dan juga kepada Habib Muhammad Amin. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan lindungi mereka daripada sekalian perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah merahmati semua guru-guru kita itu sampai pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberkatkan ilmu-ilmu mereka kepada kita supaya dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata tuan pengarang kita semoga dirahmati Allah Ta'ala, bab yang pertama iaitu bab nombor 1, tahara, yang artinya bersuci. Pengertian tahara dari segi bahasa Arabnya yang artinya kebersihan zahir. Zahir tu tubuh badan kita, badan atau pakaian, dari hadas atau najis, dan kebersihan batin iaitu hati dari sifat-sifat yang buruk seperti sifat dengki dan sombong. Itulah kita katakan dari segi bahasa, makna kesucian zahir dan batin. Adapun dari segi syariat, pengangkatan hadas atau pembersihan najis, atau makna sama dengan keduanya, atau yang memiliki bentuk yang sama dengan kedua. Jadi pokoknya di sini dari segi syariat, apa itu makna taharah? Bersuci. Bersuci itu apa? Mengangkat hadas. Mana kita hadas besar. Hadas besar tu kita tahulah, kita sudah dalam junub, ataupun perempuan yang sudah haid, sudah bersih haidnya, masih hadas besar. Apa nak buat? Nak bersihkan hadas besar, kena mandi. Atau kita dalam keadaan hadas kecil. Hadas kecil tu apa? Iaitu kita tak berwuduk. Jadi untuk menghilangkan daripada tidak berwuduk, kita pun berwuduk. Ataupun penggantinya tayamum, ya, seperti mana yang akan kita bicarakan. Jadi itu dari segi syariat. Jadi bila kita kata bab tahara, bab bersuci, iaitu bab membersihkan diri pada hadas besar, hadas kecil, dan juga daripada najis, ya. Baik, penjabaran makna tahara dari segi syariat. Penjabaran ini, makna penjabaran ini bukan bahasa kita, tapi kita boleh terjemahkan dengan makna huraiannya, makna tahara dari segi syariat. Pertama, makna dari lafaz pengangkatan hadas, mengangkatkan hadas, iaitu tahara yang dilakukan untuk menghilangkan hadas dari badan, seperti wuduk dari hadas atau mandi janabah, ya. Jadi kalau wuduk mengangkat hadas kecil, maknanya dia menghilangkan hadas kecil, dia sudah dalam wuduk, dia boleh solat. Dan adapun dia kalau dalam junub, dia dalam hadas besar. Jadi dengan dia mandi, mandi itu dia menghilangkan hadas besar, iaitulah yang dinamakan dia sudah bersuci, ya. Itu dengan mandi. Mandi janabah. Janabah tu maknanya hadas besar lah. Janabah tu khusus digunakan untuk junub. Tetapi dia sama juga digunakan untuk mereka wanita yang sudah bersih daripada haidnya, untuk dia mandi hadas besar. Dan makna dari lafaz pembersihan najis. Jadi kita dah kata tadi, penyucian itu ada dua. Penyucian daripada hadas, hadas besar, hadas kecil, dan penyucian daripada najis. Nama penyucian juga. Makna daripada pembersihan najis iaitu tahara yang dilakukan untuk menghilangkan najis dari badan, seperti istinja dengan menggunakan air. Jadi maaf kata, bila kita buang air besar atau buang air kecil, bernajislah kita punya anggota kemaluan kita. Tak boleh kita buat solat. Jadi apa nak buat, Ustaz? Kita sucikan dia dengan kita istinja. Istinja tu dalam bab istinja akan kita bicarakan nanti. Atau dari pakaian, atau pakaian kita terkena najis, baju kita terkena kencing budak. Astaghfirullah, macam mana nak sembahyang ni? Kena cucikan dia, kena bersihkan dia.
atau mencuci baju yang terkena najis dengan menggunakan air. Itu kita dah sebutlah. Pakaian tu bajulah dia ya. Dengan menggunakan air. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi daripada segi hukum, apakah maknanya bersuci? Bersuci itu menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Dan juga menghilangkan daripada najis. Jadi begitulah dia tuan-tuan dalam masalah taharah dari segi syariat. Kemudian tuan pengarang kita dalam perkara nombor 3 dan nombor 4 dengan cabang-cabang tu nak menceritakanlah antaranya ialah dengan tayamum, antaranya ialah yang kita buangkan najis tu daripada badan kita. Jadi dengan menggunakan alat-alatnya itu kita tak pergilah mendetail tuan-tuan. Itu nanti kita sampai pada babnya, kita akan nanti melaluinya insya-Allah. Baik, kita pergi ke muka surat ke-85. 85 perkara yang kedua. Perbezaan antara lafaz tahara, tuharuh dan tiharuh. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dari segi bahasa Arab. Tahara. Kemudian tuhara. Kemudian tihara. Apa ustaz ni? Ta, tu, ti. Ada makna beza-beza. Jadi di sini kita lihat secara sepintas lalu. Tahara maknanya bersuci dari hadas dan dari najis yang sudah kita sebutkan. Jadi kalau tuhara di muka surat 86 pula, nama dari sisa air yang digunakan yang untuk bersuci. Jadi kita ambil wuduk, air yang terlebih itu ustaz mustamal ustaz. Ya, itulah nama tuhara dari segi bahasa Arab. Dan tihara, tihara baris bawah, nama dari benda yang dipakai tatkala bersuci seperti sabun. Sabun digunakan untuk membersihkan. Jadi itu nama tihara. Itu dari segi bahasa lah. Sebenarnya itu tak penting sangat. Tapi dah tuan pengarang kita sebut. Jadi kita pun dapat tambahan ilmu. Bahasa tahara maknanya bersuci. Tuhara iaitu air yang lebih daripada bersuci. Tihara alat yang digunakan untuk bersuci. Baiklah, kita pergi pada nombor 3 di muka surat 86. Pembahagian tahara. Tahara terbagi menjadi 2 bahagian. Pertama, al-ainiyah. Al-ainiyah, ain tu maknanya benda yang sudah tertentu, yang dah ditetapkan. Apa dia tu? Bersuci yang dilakukan sebatas pada tempat terdapatnya najis. Seperti mencuci tangan yang terkena najis tanpa mencuci anggota tubuh yang lain. Jadi itu namanya tahara ainiyah. Tahara yang pada tempat yang kotor, itulah kita bersihkan. Tangan kita kena najis. Kena kencing budak ke, kena terpegang benda kotor ke. Macam mana ustaz kita nak semayang? Bersihkan dia, cucikan dia. Jadi tempat yang kena kotor, itulah kita cucikan dia. Itu nama tahara ainiyah. Mensucikan yang benda yang kena kotor tu. Tapi ada nama tahara hukmiyah. Hukmiyah tu maknanya dari segi hukum. Benda najis tak ada, tapi dari segi hukum. Macam mana tu? Bersuci yang dilakukan melebihi batas tempat terdapatnya najis. Seperti keluarnya angin dari dubur, kemaluan belakang, dan yang dibasuh tatkala berwuduk anggota yang lain. Pelik kan? Put keluar. Alamak, batal wuduk. Dah batal wuduk. Okey, sekarang nak semayang. Semayang kalau buat apa? Wuduk cuci muka, cuci tangan, sampai kepala, cuci kaki. Yang kentut kat belakang, kat dubur, maaflah ya. Tapi yang basuh yang muka, tangan, apa ni? Itulah namanya hukmiyah. Dari segi hukum, dia sudah keluar najis. Tapi bukan najis tu najis benda. Najis angin saja ya. Tapi angin tu tidaklah namanya aini. Dia cuma hukmi. Dari segi hukum, dia tu najis, kotor, angin, busuk. Itu saja. Tetapi bila dibasuh, bukan dibasuh ponggongnya. Dibasuhnya muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang kita namakan wuduk. Jadi itu ini semua pembahasan sebagai tambahan kita punya maklumat lah. Jadi tahara ada ainiyah, ada hukmiyah. Yalah kalau tuan-tuan dan puan-puan ya dapat pengetahuan ini baik. Tapi kalau tak ingat, tak ada apa-apa. Sebab ia bukan satu perkara yang kita praktikan. Tapi sudah menjadi kelaziman. Kalau tangan kena kotor, memang kita basuh lah. Kalau terbuang angin, memang kita ambil wuduk balik. Itu saja. Cuma dari segi istilah, kau dah kentut ni. Ini kau ni najis hukmiyah ni. Macam mana hukmiyah? Yang kentutnya kat belakang. Tapi bila kau ambil wuduk, cucinya kepala, muka, kaki, tangan. Tak sama pula. Nampak?
Baiklah tuan-tuan, kita masuk pula pada tingkatan taharah. Tuan pengarang kita ni, Masya Allah, Alhamdulillah, ya, syukur pada Allah. Beliau ni belajar dengan ulama'-ulama', banyak ulama' dan kitab-kitabnya banyak. Jadi apabila dia menulis kitab ni, dia rangkum semua apa yang dia dah belajar kat mana-mana, semua dia masukkan. Jadi kita ni sekali baca kitab ni, kita dapat seolah-olah macam kita baca banyak kitab, padahal kita baru baca satu kitab. Subhanallah, ya, Allah Ta'ala bagikan dia kelebihan. Mudah-mudahan Allah angkatkan darjatnya dan menerima amalannya. Amin. Tingkatan taharah nombor 4. Tingkatan taharah para salafus salih. Kita dah sebut dulu. Salaf tu makna orang-orang yang hidup pada 300 tahun yang awal hijrah. Ya, tahun sampai 300 tahun. Salih tu orang yang baik-baik. Itulah 300 tahun yang pertama. Ulama'-ulama' kita memang ulama'-ulama' yang alhamdulillah, yang kuat ibadat, taat dan salih kepada Allah Ta'ala. Mereka berkata, tingkatan bersuci taharah ada 4. Ada 4 pecahan dia. Taharah ni ada 4 pecahan. Macam mana tu? Yang pertama, taharah mensucikan zahir badan dan pakaian daripada hadas dan najis. Itulah yang kita sedang pelajari bab fikir ni. Sucikan daripada hadas besar, hadas kecil. Dan daripada najis. Najis macam kita dah sebut tadilah, ya, dan kita akan sebutkan lagi. Dan taharah yang kedua ialah mensucikan anggota badan dari berbagai maksiat. Ni pun taharah juga. Mensucikan diri kita pada maksiat. Maksiat ni macam-macam lah. Na'udzubillah min zalik. Minum arak, berjudi, cakap bohong, mengumpat, mengata orang. Ini semua maksiat. Ustaz, ni pun nak kena sucikan. Yes, nak kena sucikan. Bukan suci itu hanya pada pakaian, pada badan saja. Tapi kita buat dosa, buat maksiat, kita masih kotor lagi. Masih bergelimang lagi dengan kotoran-kotoran dosa. Itulah sebab kita mengaku diri kita banyak dosa. Sebab kita masih kotor dengan dosa. Jadi kita kena taharahkan dia, kena sucikan dia. Macam mana Ustaz nak sucikan dia pada maksiat? Bertaubat pada Allah, beristighfar dan beramal baik. Jangan kita ulang balik apa yang telah kita lakukan dahulu. Begitu dia. Dan yang ketiga, taharah mensucikan hati dari akhlak yang buruk dan hina. Mensucikan hati, macam mana tu? Nak ambil Clorox ke? Nak ambil bros? Bukan. Hati ni, maaf kata, penuh dengan sarang-sarangnya riya, ujub, megah, sombong, takbur, hasad, dengki, tamak, haloba, cinta dunia, cinta harta, cinta nama. Ini semua kita nak kena buang-buang. Nak berus macam mana? Beruskan dengan zikrullah. Likulli syai saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah, kata Nabi. Bagi setiap sesuatu ada penyucinya. Penyucinya hati ialah zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itu menenangkan hati. Itu dia tuan-tuan. Jadi oleh kerana hati ni riak, ujub, megah, kita Allah Akbar sembahyang 10 rakaat, 20 rakaat, kita sedekah ribu-ribu dolar, tak ada faedah di sisi Allah. Sia-sia. Kenapa? Sebab Allah bukan lihat pada zahir saja, Allah lihat dalam hati juga. Jadi itulah nak kena taharahkan dia, nak kena sucikan hati, tapi dengan zikrullah dan amal-amal soleh. Dan yang keempat ialah taharah mensucikan sir, hubungan khusus antara Allah dan hambanya. Allah. Apa pula sir? Sir dari segi bahasa mana rahsia. Rahsia antara hamba dengan Allah. Apa tu Ustaz? Ini pembahasan ulama-ulama tasawuf lah, ya. Selain daripada orang tu membersihkan hati daripada riya, ujub, megah, sum'ah, dia juga mendekatkan hati rohani dia kepada Allah. Sehingga Allah mencampakkan dalam hati dia tu nur cahaya. Dan itulah namanya sir, rahsia antara dia dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dia sudah tenggelam dalam kebesaran Allah. Sampai ke Sayyidina Ali radhiyallahu an, apabila dia terkena anak panah waktu satu peperangan, di betis dia, bila kawan-kawan nak cabut, sakit, nanti. Aku salat dulu, aku tengah salat, korang cabutlah anak panah tu. Allahu Akbar. Sayyidina Ali salat, kawan-kawan dia pun cabut anak panah tu. Lepas dah habis Imam Sayyidina Ali, Assalamualaikum, dah cabut? Dah. Tak tahu ke kita cabut? Tak sedar pun. Pasal apa? Pasal bila dia salat Allah Akbar, dia sudah tenggelam dalam kebesaran Allah. Rasanya asyik dengan Allah. Rasanya sedap dan manis dengan Allah. Sehingga tak rasakan kesakitan daripada anak panah yang dicabut tu. Allahu Akbar.
Kita ni tuan-tuan, maaf lah ya, tengah-tengah solat baru lalat datang, pop, alamak, kacau lah lalat ni. Kita garuk sikit gatal lah, kita garuk, alamak. Maaf tuan-tuan, sebab itulah sini kita, hati kita belum lagi, nurani kita ni masih lagi tertutup, masih lagi, belum lagi berkilat, belum lagi bercahaya. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah daripada sekian kotor-kotoran, daripada dosa dan maksiat, daripada kelalaian ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah iman dan taqwa dalam hati kami, bukakanlah pintu makrifat kepada kami, kurniakanlah kami dapat rasakan kemanisan, kelazatan dalam ibadat, kemanisan dalam ibadat ya Allah, dengan barakat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seorang hamba tidak dapat mensucikan, muka surat 87. Seorang hamba tidak dapat mensucikan tingkatan kedua kecuali dia telah mensucikan tingkatan sebelumnya. Bersuci bukanlah hanya terfokus pada hadas dan najis, kerana hatinya masih penuh dengan kotoran yang juga wajib untuk dibersihkan. Jadi sini tuan pengarang kita nak tekankan di sini. Jangan kita hanya fokus, aku dah ambil wuduk, aku dah mandi air besar, aku dah suci, pakaian aku baru ni, bersih, dah suci. Kita ada lagi nak sucikan hati kita. Dan apa lagi? Kita nak sucikan hati kita tu biar betul-betul menghayati kemanisan ibadat taat pada Allah. Itulah yang kita nak tanam hati kita. Habis ustaz kita tak dapat lagi, kita kena betulkan, kita kena muhasabah, cek amalan kita, ada apa yang kita dah buat salah ni. Dan kita kena ada gurunya untuk memimpin hati rohani kita. Dan kalau sekiranya kita tak bertemu lagi dengan guru-guru yang tersebut, maka perbanyakkanlah berselawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana memperbanyakkan selawat itu adalah merupakan sebagai pengganti guru untuk memimpin kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dan juga para alim-alim ulama kita yang terdahulu ya. Semoga Allah Taala merahmati semua mereka itu. Amin. Yang kelima, akan dibicarakan pula cara, alat dan perantara dalam taharah. Apakah cara taharah? Cara bersuci. Apakah dia alat yang digunakan untuk bersuci? Apakah perantara yang digunakan untuk bersuci? Yang pertama, cara taharah, cara bersuci ada 4. Yang pertama dengan wuduk. Wuduk tu termasuklah wuduk yang wajib, macam kita nak semayang lah, tak ada wuduk kena buat semayang, kena ambil wuduk. Atau wuduk yang sunat. Wuduk yang sunat tu kalau kita dah ada wuduk, kemudian nak salat lagi, dah masuk waktu, kita ada wuduk, tak batal lagi, kita ambil lagi wuduk, itu namanya sunat ya. Wuduk yang sunat. Dan cara yang kedua ialah dengan kita mandi. Mandi ini ada mandi yang wajib, macam orang dah kering daripada darah haid, ataupun orang yang bangun pagi dia dalam junub kerana dia bermimpi keluar air mani, jadi dia mandilah mandi wajib, itu mandi janabah. Atau mandi sunat kerana dia nak pergi solat Jumaat, nak pergi sembahyang sunat hari raya. Jadi dengan itu dia dinamakan dia mandi sunat. Dan yang ketiga ialah tayamum. Tayamum ni ada kala tayamum wajib kerana kita nak sembahyang yang wajib, ataupun kita tayamum kerana kita nak baca Quran. Ini ketika tidak ada air. Kalau ada air, kita wajib ambil pakai air. Tayamum ni hanya sebagai pengganti air bila ketiadaan air ataupun beberapa syarat yang akan kita sebutkan. Dan yang keempat yang dinamakan cara bertaharah, cara bersuci ialah dengan kita menghilangkan najis. Macam tadi kita sebut, baju terkena najis, tangan kita najis, kena cucilah. Jadi itulah namanya taharah dengan menghilangkan najis. Jadi cara taharah tu ada 4, iaitu dengan mandi, dengan berwuduk, dengan bertayamum atau menghilangkan najis ya. Alat yang digunakan untuk taharah. Apakah alat yang untuk kita gunakan bersuci? Perkataan tuan guru kita ni, taharah tu maknanya bersucilah. Apakah alatnya? Jadi alatnya ialah 4, iaitu pertama dengan air. Itu dah normal lah yang selalu kita pakai untuk mandi, untuk wuduk. Dan yang kedua debu. Debu Ustaz, macam mana pula debu pula ni? Itulah tayamum. Sebab orang tayamum dia pakai debu ya. Kalau tak ada air, dia pakai debu lah untuk tayamum. Dan yang ketiga batu. Batu itu digunakan untuk istinja.
Istinja tu maaf kata bila dia buang air besar atau buang air kecil, dia tak pakai air tapi dia pakai batu. Ustaz boleh pakai batu? Itu nanti di dalam babnya kita akan bicara lah ya. Tapi dia boleh pakai batu kalau sekiranya dia tak ada air. Kalau ada air dia nak pakai batu juga, boleh juga. Kerana itu diharuskan. Bukan dikatakan darurat tapi memang diharuskan. Tapi itu nanti dalam babnya kita akan bicara. Dan menyamak. Iaitu maknanya menyamak tu menghilangkan sisa daging yang terdapat pada kulit bangkai haiwan. Bangkai haiwan. Semua haiwan yang dah mati, bangkai kalau tak disembelih lah. Ya, maupun binatang boleh makan. Binatang tak boleh makan memang langsung kita tak boleh makan. Kalau sembelih pun tak boleh makan. Jadi pokoknya binatang yang sudah mati tu bangkai. Apa hukum bangkai? Hukum bangkai najis. Jadi satu masa Nabi SAW melalui satu ekor kambing, bangkai dah mati. Nabi kata, kalaulah sekiranya seseorang kamu diberikan bangkai ini kepada dia, nak tak dia terima? Ya Rasulullah, siapa nak terima bangkai ni? Maka Nabi SAW menjawab, dunia ini adalah lebih hina daripada bangkai kambing ini. Allah, dunia ni lebih hina. Itulah sebab Nabi dalam hadis lain mengatakan ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Dunia ini bangkai dan yang mengejar dunia ialah anjing. Anjing yang makan bangkai, manusia tak makan bangkai. Habis Ustaz, sekarang kita nak kerja macam mana ni? Kerja tak apa, betulkan niat. Tu yang kita dah sebutkan tadi kan. Mubah harus kerja, tapi betulkan niat. Kenapa? Nak mencari rezeki yang halal, untuk beri makan anak isteri aku, ni wajib ni. Untuk nak aku simpan duit, aku nak pergi Mekah, nak pergi haji umrah. Tapi sekarang tengah Covid tak boleh lagi. Ustaz, sekarang bila umrah nak buka? Nanti dulu, sabar. Ni kata November ni Saudi nak buka ni. Nanti dulu. Sekarang kita punya pemerintah kata no leisure travel until end of the year. Macam mana nak pergi umrah? Habis nanti kita tengoklah apa yang boleh kita buat. Ya, kita doa pada Allah, minta Allah mudahkan. Kalau Allah kata mari, dah sampai kita. Kalau Allah kata nanti dulu, tunggulah. Ya, sampai Allah Ta'ala buka. Ya. Itu kita selit sikit membab umrah pula. Tak apalah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan. Jadi apabila Nabi kita SAW mengatakan bahawa jadi kita betulkan niat kita. Kita kerja bukan kerana nak cari duit banyak, nak megah dengan aku punya kereta, rumah. Tak ada, bukan. Tapi nak menyempurnakan perintah Allah. Jadi dengan kita punya niat yang betul, kerja kita tu dapat pahala. Tapi kalau niat tu nak supaya dapat duit banyak, nak jadi orang kaya, nak itu, nak tunjuk show off, itu semua dunia. Itulah namanya orang yang kejarkan dunia. Itulah orang yang kejarkan bangkai. Na'udzubillah bizalik. Jadi kita betulkan niat. Astagfirullah, aku ni dah keterlaluan. Asyik dunia tengok semayang pun tertinggal, belajar agama pun susah. Ini sebabnya Allah Ta'ala turunkan Covid ni tuan-tuan. Ini Covid ni pun walaupun pada zahirnya nampak macam musibah kerana dia punya masalah, tapi ada ni hikmah dia. Dengan ada Covid ni, Alhamdulillah kita ada pengajian online. Alhamdulillah ada Covid ni, kita pun dah mula insaf, kita pun dah mula balik pada jalan Allah. Kerana bagus. Dulunya susah nak semayang, sekarang dah ada waktu semayang. Dulu kalau semayang tu main qadak saja. Sekarang Alhamdulillah dah jaga waktu. Baguslah, Alhamdulillah. Ini nikmat lagi besar daripada dunia. Dunia kita akan mati, tinggal dunia. Tak ada apa kita bawa pun. Baiklah, jadi Rasulullah SAW bila melalui bangkai kambing itu dan Nabi bagi tahu siapa nak, tak ada siapa nak. Tetapi Nabi kata, apa kata Nabi? Tengok muka surat sebelah 88. Idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila kulit bangkai itu disamak, maka hukumnya telah suci. Jadi makna di sini bangkai memang tak ada siapa nak, tapi ada juga yang boleh diambil manfaat. Daging ni tak boleh kita makan, haram, najis. Tapi kulit dia kalau kita samak, maka boleh dipakai, sudah bersih, suci. Boleh buat beg, boleh buat kasut, boleh buat tali pinggang, boleh apa yang kita nak buat. Melainkan kalau memang haiwan tu najis aini. Najis aini tu mana memang haiwan tu sendiri tu najis. Bukan pasal dia mati, tapi memang dia najis. Apa dia? Anjing dan babi. Dua ni walaupun disamak pun tetap hukum dia najis. Anjing dan babi. Tapi kalau selain pada anjing dan babi,
lembu ke, kambing ke, dia tak disembelih pun. Memang tak sembelih. Ni negeri orang kafir. Ustaz ni, ini beg kulit ni daripada negeri mana ni? Ini bukan daripada negeri Islam ni. Mana kita tahu Ustaz dia sembelih ke tak sembelih? Tak pedulilah. Dia sembelih ke tak sembelih ke, dia najis ke tak najis ke. Tapi bila sudah disamak, maka sudah bersih. Itu dalam hadis tu. Hadis sahih. Imam Muslim. Jadi sebab itulah ulama-ulama kata, dia bila disamak tu, macam mana samak tu? Ada proses-proses dia, ya. Dia letakkan garam, dia bersihkan dia punya lemak-lemak yang melekat kat kulit tu. Kemudian adalah proses obat-obat dia, kemudian dia jemur, dan dia kering. Kemudian lepas tu dia letakkanlah dia punya wax dia apa, dia jadikan beg kulit, kasut, dan tali pinggang, dan apa-apa lagi benda yang boleh dimanfaatkan. Melainkan kulit anjing dan kulit babi. Ustaz, macam mana kita nak tahu? Ada juga beg tu kulit babi tau. Ada juga kasut tu kulit babi. Macam mana? Brush yang tempat kita beruskan kasut kita tu pun daripada bulu babi juga. Macam mana tu? Astaghfirullah. Jadi kita kena cek lah tuan-tuan. Ni jaga-jaga juga. Tapi ada juga orang kata nak cara kenal kulit babi tu, dia ada titik-titik-titik. Dia titik banyak. Dia yang kata macam tu. Allah alam, saya pun tak pandai lah. Cuma ni pengalaman yang saya dengar. Jadi kita kena waspada. Alamak, kulit ni ada titik-titik. Tu ada kemungkinan lah. Kemungkinan betul juga ya yang kata orang tu. Baiklah itulah tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya kulit yang sudah disamak asal najis, tapi sudah disamak, dia sudah jadi suci. Ya, melainkan anjing dan babi, itu saja. Jadi itulah alat menyuci itu ada 4. Pertama air, kedua debu, ketiganya batu, keempatnya ialah samak kulit haiwan yang kita katakan selain pada anjing dan babi. Allahualam. Masuk kita pada C, perantara untuk mendapatkan alat. Macam mana kita nak dapatkan air? Macam mana kita nak dapatkan debu? Macam mana kita nak dapatkan batu? Caranya pertama dengan ijtihad. Ataupun dengan awani. Awani itu mangkuk-mangkuk. Ijtihad tu mana kita yakinlah debu ni suci. Jadi kita boleh pakai debu tu untuk kita bersuci, ya. Untuk kita tayamum. Ataupun kita menggunakan air. Air ni kita yakin air ni suci. Itu semua ijtihad kita. Tapi kalau air dah buka pada pipe tu memang suci lah. Tapi kalau air kat tepi kita nak ambil, ni betul ni suci, kita tengoklah dia punya. Nanti kita akan masuk bab air pula ni. Dan juga menggunakan mangkuk. Kalau zaman dulu kita pakai mangkuk, ambil air kat perigi, jadi pakai mangkuk, pakai cerit, kita pun berwuduk. Itu dia alat-alat perantara untuk bagaimana mendapatkan alat-alat bersuci itu, ya. Allahualam. Dan kemudian kita masuk pula pada babul miyah, bab air pula. Jadi kita baru sebut bab air. Air ialah salah satu alat yang paling penting sekali dalam bersuci. Nak mandi hadas pun dengan air, nak berwuduk pun dengan air, mencuci baju yang terkena najis pun air, nak cuci istinja kita pun dengan air, semuanya dengan air. Jadi air ni memang perkara yang amat penting. Sebab tu Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai' hayy. Kami jadikan setiap sesuatu dengan air itu hidup. Hidup, ya. Kita kalau tak ada makan, kita boleh tahan juga 2-3 hari. Na'udzubillah. Tapi kalau tak ada air, 1 hari tak minum air, mungkin kita pun dah tergelimpang dah. Macam itulah dia, tuan-tuan. Air juga jadikan minuman daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kita tak ada air, habis kering semua. Begitu juga haiwan-haiwan ternakan, tak ada air, terlama lagi meninggal. Semua perkara yang hidup hari ini semuanya dengan air. Bahkan manusia itu sendiri pun Allah jadikan daripada air setitis, air mani daripada ayah kepada ibunya. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan. Waja'alna kulla syai'in waja'alna minal ma'i kulla syai' hayy. Kami jadikan daripada air itu setiap sesuatu tu hidup. Masya-Allah. Ini nikmat besar daripada Allah Ta'ala, ya. Walaupun kita mengatakan orang tu tak beriman pada Allah, orang tu kafir, orang tu tak sembah pada Allah, tak semayang, tapi Allah tetap bagi dia air. Kerana itu sumber kehidupan. Walaupun dia tak sembah pada Tuhan, Tuhan bagi juga. Ya, Allah bagi kepada semua manusia, semua haiwan. Allah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang Kau beri pada kami ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru ya rabbal alamin. Air, pengertian air. Air adalah zat cair yang lembut dan tidak berwarna yang dapat menghilangkan rasa haus ketika meminumnya dengan izin Allah. Jadi bila kita ni banyak bercakap, haus juga, tuan-tuan. Jadi saya pun nak minum air. Minta maaf, tuan-tuan, ya. Boleh? Boleh, ya. Terima kasih.
Baiklah, pembahagian air. Air terbagi menjadi beberapa bahagian dari beberapa segi. Pertama, pembahagian air dari segi ukuran. Dari segi ukuran tu banyak atau sikit lah, ya. Maka air dari segi ukuran terbagi pada dua. Air yang sedikit dan air yang banyak. Jadi air yang sedikit tu macam mana kira air sedikit? Air sedikit yang tidak mencapai ukuran 2 kolah. Kolah ni kira bahasa lama lah. Zaman dulu-dulu memang kita guna kolah. 2 kolah. Kalau 2 kolah tu macam mana Ustaz? Kalau sekiranya kita mengambilkan satu, kita katakan tempayan ataupun kontainer, ya, yang besar, yang berukuran panjang 62.4 cm. Mana square lah, square. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama saja 62.4 cm. Maka dia boleh mengisi air sebanyak 245 liter. Itu namanya 2 kolah. Kalau kurang dari itu, air itu namanya air sedikit. Jadi kalau lebih daripada 245 liter, itu namanya air banyak. Ustaz, kenapa ni ada cerita air sikit, air banyak? Ya, ada hukum lah. Nanti kita dengar lah apa hukum dia pula. Air yang baik. Tapi kalau kita nak kata macam tu, kurang macam mana? Kalau kita ambil satu, kita katakan kontainer minyak, ya. Minyak ni tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau kita pergi ke kedai-kedai minyak ataupun drum, dia pakai drum, ya. Kalau orang-orang jual minyak ni dekat Middle East kan, dia pakai drum. One drum berapa dollars, US dollar. Jadi drum tu besar lah, ya. Drum. Jadi itu kalau sekiranya penuh air tu, itu memang cukup 2 kolah. Ya, itu namanya drum dia tu, dia cukup 2 kolah, ya. Air banyak. Apa tu air banyak? Adalah air yang telah mencapai ukuran 2 kolah atau lebih. Dia dah sampai 245 liter atau dia lebih lagi. Kalau kurang 245 liter, maka dia namanya air sedikit. Air yang sedikit. Apa hukum ni Ustaz? Faedah. Perbezaan antara air yang sedikit dan air yang banyak dari segi hukum adalah sebagai berikut. Ni kita nak cerita hukum lah ni. Yang pertama, air sedikit, kurang dari 2 kolah. Jika kejatuhan najis, maka air tersebut dihukumkan mutanajis. Jadi di sini ada nama najis, ada nama mutanajis. Najis tu apa? Benda tu si najis. Maaf kata tahi ke, kencing ke, ya, bangkai ke, itu namanya najis. Tapi kalau sekiranya mutanajis yang terkena najis. Itu dia tuan-tuan. Jadi dia bukan air ini asalnya tak najis. Ya, air dalam gelas kita tak najis, tapi sudah termasuk najis. Maka air dalam gelas ini jadi mutanajis. Ini air mutanajis tu. Ada tai cicak tu dalam tu. Nampak? Namanya air mutanajis. Air tu tak najis, tapi sudah terkena najis. Itulah dia punya cerita dia tuan-tuan, ya. Jadi air yang sedikit, jika kejatuhan najis, maka air tersebut dihukumkan mutanajis. Walaupun tidak terjadi perubahan pada sifat-sifat air. Sifat air itu apa? 3 sifat air. Disebut warna, bau, rasa. Warna, bau, rasa. Semua dalam bahasa Indon, dia tulis warna, aroma dan rasa. Aroma tu bau lah. Warna, bau, rasa. WBR. World Boxing. World Boxing? Ni saya cakap je lah, ya. Untuk senang kita ingat. Warna, bau, rasa. Ini sifat air. Walaupun tak berubah warna dia. Airnya warna tak berubah. Bau, tak berubah juga bau dia. Rasa tak berubah juga rasa. Kau nak rasa geli tak, itu terserah kau lah. Tapi tak berubah rasa dia. Maka kalau walaupun tak berubah, tapi kalau ada termasuk najis, maka dia menjadi air mutanajis. Kalau air mutanajis, dia bukan air suci lagi. Dia tak boleh dibuat bersuci. Jadi itu hukum dia lah. Kita akan terangkan lagi dia punya hukum dia pula. Ya, ini daripada segi hukum air, kemudian nanti daripada segi bersuci. Baiklah. Tapi di sini kata tuan pengarang kita dengan 3 syarat. Jadi bilakah air yang sedikit bila masuk najis menjadi mutanajis, air itu menjadi najis? Dengan 3 syarat. Kalau kurang salah satu daripada 3 syarat, tidak dihukumkan najis. Tak dihukumkan mutanajis. Apa tu 3 syarat tu? Pertama, yakin kejatuhan najis.
Confirm. Nampak? Maaf kata, kencing budak tu tadi terpercik masuk dalam gayung tadi. Masuk dalam baldi. Ini baldi ada. Baldi penuh dengan air. Kemudian budak ni kencing tu, aku nampak mata aku, air kencing pum masuk. Alamak. Tu walaupun tak berubah warna, bau, rasa, tetap dah hukum mutanajis. Itu confirm. Tapi kalau kita ragu-ragu, kalau ragu-ragu, dia tidak mengubahkan hukum. Air tu tetap suci. Kita pun masuk bilik air, kita nampak air satu baldi. Kemudian tadi ada budak masuk. Macam mana dia kencing tu? Terpercik tak? Kau nampak? Tak nampak. Tak nampak, tak ada hukum. Pasal kita tak yakin, tak confirm. Kita kalau confirm najis, barulah namanya mutanajis. Kalau masuk air kencing tu dalam baldi tersebut. Jadi air dalam baldi tu namanya airnya sedikit. Sebab dia tak sampai 2 kolah. 2 kolah macam kita kata 1 drum kan. Itu 1 drum. Ini air baldi kecil aja ya. Satu baldi tu mungkin 4 liter punya air ke, atau 5 liter punya air ya. Syarat keduanya nak hukumkan najis air itu kalau jadi mutanajis, najis tersebut jatuh dalam air. Memang najis itu jatuh dalam air. Kalau sekiranya kita nampak budak tu kencing, tapi air ini jatuh kat tepi saja baldi. Dia tak masuk lagi lah. Dia tak masuk, tak boleh kita hukum kata air itu sudah masuk najis. Dia jamu ustaz, dia tu kat tepi, sipi mungkin yes, mungkin no. Itu perkataan mungkin tu itu bukan perkara yakin, itu mengenai was-was. Jadi sini kita tak boleh pegang was-was. Tapi kalau kita rasa, alamak tak sedap lah ustaz, saya tak nak pakai, tak apalah. Kalau negeri yang banyak air macam kita sekarang dalam bandar dan kampungan, buka kepala paip air, alhamdulillah lah, kita pakai lain direct pada paip. Tapi kalau negeri yang susah air macam kat kampung-kampung ya, yang mana air tu pun nak ambil pun susah, pergi pun jauh, ini baldi ada. Ini budak ni kencing tadi kat tepi baldi, tapi kita tak nampak air kencing dia masuk. Macam mana? Ambil hukum asal. Hukum asal, kencing dia tak masuk, dan hukum asal air ni suci lagi menyucikan. Sudah, itu hukum dia tuan-tuan. Jangan banyak sangat was-was. Itu hukum dia. Yang ketiga, kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Ma'fu tu maknanya dimaafkan. Kejatuhan najis. Jadi najis ni pun ada terbagi juga. Najis yang dimaafkan, najis yang tak dimaafkan. Ustaz, macam mana ni najis yang tak dimaafkan? Yang tak dimaafkan tu yang disebut sini. Contoh kencing, lain halnya jika kejatuhan najis. Jadi kalau kencing tu memang najis, memang hukum najis yang tak dimaafkan. Jadi kencing termasuk dalam air baldi tadi. Itu kita kata air ini sudah mutanajis, sudah terkena najis. Tapi kalau sekiranya yang jatuh tu ialah cicak, ataupun kita katakan lalat, jatuh dalam air, alamak, meninggal dia, Allah, bangkai. Dia bangkai lah, bangkai tu najis. Habis macam mana ustaz? Jadi sini tuan pengarang kita sebutkan, jika kejatuhan najis yang dimaafkan, bangkai haiwan yang darahnya tak mengalir seperti lalat, maka air tersebut tetap hukumnya suci. Nampak? Jadi binatang ni ada dua. Ada yang darah mengalir. Macam kita manusia darah mengalir, lembu, kambing semua. Tapi ada binatang yang darah tak mengalir. Darah tak mengalir. Macam cicak, nyamuk. Ya. Kemudian kita katakan lagi lalat. Benda-benda binatang, ustaz, ada darah tau. Saya pukul nyamuk, darah, nampak darah dia. Tapi darah dia mengalir tak? Dia tak mengalir. Darahnya kat situ saja. Mengalir tu mana dia flow, dia boleh flow. Macam kita sembelih kambing, flow darah dia keluar. Tapi ini dia tak flow, tak mengalir. Macam tu kat lalat. Lalat kita alamak, mati lalat, keluar setitis darah. Tapi itu bukan mengalir, itu kat badan dia saja. Cicak kita potong tu tak keluar darah pula. Macam mana tak tahu tu macam mana ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kalau binatang yang tak mengalir darah, dia mati, bangkai najis, tapi dia dimaafkan. Itu dia. Termasuk dalam minuman kita. Astaghfirullah, kita pun buang. Habis ustaz nak minum, alamak geli lah. Itu geli cerita lain. Habis kalau sekiranya orang lain minum tu dia tak tahu sudah lebih pasal lah. Ustaz boleh ke? Ini bukan najis. Ini bukan mutanajis. Tak najis. Ustaz ni dah masuk lalat tau tadi. Cicak dah masuk, kita buangkan dia. Mana orang tahu, orang tak tahu. Tak apalah.
Tapi kalau kita rasa nak bagi tahu kita buang aje lah. Itu terserah. Kalaulah sekira benda tu benda yang kita katakan boleh kita ganti, macam ambil air lain lah, buka kat pipe je. Tapi kalau benda tu mahal, airnya, minuman dan sebagainya, ya, minuman ni bayarnya dah mahal. Kemudian lauk yang satu periuk lauk, dia dah masak dah, kemudian terjatuh cicak, kemudian cabut, alamak, cicak dah mati kat dalam lauk ni. Ni lauk satu periuk ni takkan nak buang pula. Ustaz, ni periuk ni, air lauk ni najis ke tak najis ni? Jawapan kita dah ada. Jawapannya, kalau jatuh bangkai binatang yang tak mengalir darah, tak menjadikan air itu atau lauk itu mutanajis, tak menjadi najis. Jadi dia tetap suci dan boleh kita makan. Astaghfirullah. Boleh ke kita makan, Ustaz? Kau diam-diam sudah, orang lain makanlah. Adik-beradik kau makan, dia tak tahu. Yang geli ni siapa? Yang dah tahulah. Yang tak tahu, mana dia tahu? Tapi jangan buka rahsia. Diam-diam sudah. Maaf tuan-tuan ya. Itu kita cakap adik-beradik je lah ya. Tapi itulah dia tuan-tuan hukum dia. Baiklah. Jadi itulah kata tuan mengang kita. Jika salah satu dari 3 syarat tadi. Syarat apa? Najis jatuh dalam air yang sedikit, kita yakin, dan kemudian memang jatuh dalam air, bukan kat tepi-tepi, dan kemudian memang najis yang tak dimaafkan, seperti kencing lah kita kata. Kalau cukup 3 syarat ini, barulah air itu menjadi mutanajis, tak boleh kita buat bersuci. Tapi kalau kurang salah satu syarat ni, tak cukup syarat, maka air itu tidak dihukum mutanajis, boleh kita buat bersuci. Itu hukum dia tuan-tuan. Itu pada air yang sedikit. Bagaimana air yang banyak? Air yang banyak 2 kolah atau lebih. Jika kejatuhan najis, maka air tersebut tidak dihukumi mutanajis. Itu dia. Jadi kalau air yang banyak lebih pada 2 kolah, budak kencing terpercik masuk dalam drum air. Alamak, drum air ni banyak ni, macam mana najis? Tak najis, selagi dia tak merubahkan salah satu daripada tiga sifat air: warna, bau, rasa. Tengok warna tak berubah pun air kat drum ni. Bau tak ada berubah bau. Rasa sama je, tak ada berubah rasa. Sudah, air itu tetap suci, lagi menyucikan. Kecuali kalau jadi perubahan. Itulah dia tuan-tuan. Baiklah, kemudian sampai kita pada pembahagian air dari segi asal usul air. Wallahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita berhenti di muka surat 91 perkara B ya, iaitu air, asal usul air. Adalah air hujan ke, air salji ke, air embun ke, itu nanti kita akan bincangkan kemudian. Wallahu a'lam ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang sudah order buku fikih ini, batch yang kedua. Alhamdulillah, saya pun dah order daripada Indonesia dan mereka dah siap-siap untuk hantar ke Singapura. InsyaAllah mudah-mudahan selesai dalam seminggu 2 ni, kita akan dapat sampaikan kepada mereka yang order. Mereka yang nak order boleh pergi kepada FB saya dan cari tengok order buku fikih. Kemudian boleh isikan borang dan buat pay now dan submit mengikut apa yang diberikan instructionnya, dan kemudian dia akan dapat auto reply. Awak punya pesanan sudah kami terima. Jadi itu maknanya kita punya submission tu sukses. Kalau tidak, maknanya ada something tersilap kita dalam kita punya submission tu. Jadi itulah bagi mereka yang perlukan buku ni ya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita manfaatnya. Dan saya terima kasih juga kepada mereka yang telah berderma untuk masjid, untuk madrasah, untuk kita katakan untuk fakir miskin, untuk maulid Nabi SAW ya. Mudah-mudahan semua derma infak anda sekalian diterima Allah, dijadikan amalan soleh, mendapat barakah dan barak syafaat Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Mereka yang nak menderma, bolehlah mereka pergi untuk buat pay now melalui nombor-nombor handphone yang telah sedia maklum, ataupun melalui handphone yang ada pada borang order kitab tu, itu pun ada juga handphonenya, ataupun kepada kita katakan kepada nombor-nombor akaun yang telah saya sertakan. Jadi kalau semua nak melihat madrasah yang kami sedang bantu membangunkannya di Kemboja, situ ada dia punya nombor-nombor akaun dan nombor-nombor handphone ya. Tuan-tuan boleh tengok pada FB saya. Ya, saya ucapkan terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Maaf saja dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah. Engkau lah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau.
Ya Allah, terima kasihlah kepada Engkau yang tak terhingga. Tak dapat kami gambarkan bagaimana nak kami ucapkan kesyukuran padamu. Nikmat-Mu tersangat banyak kepada kami, tak terhitung nikmat-Mu ya Allah. Kami daripada hamba yang bodoh, yang jahil, Kau telah ajarkan kepada kami. Kami daripada hamba yang tak mengenal Engkau, Kau telah tunjukkan kami jalannya. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah iman anak-anak kami dan sekalian keluarga kami, Ya Allah. Janganlah Kau pesongkan iman kami setelah Kau beri hidayah pada kami. Jadikanlah akhir umur kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah diri kami. Kami nak jadi hamba yang taat padamu, Ya Allah. Kami tak menjadi hamba derhaka padamu, Ya Allah. Tapi kami tak kuat, Ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami, Ya Allah. Maafkanlah semua dosa-dosa kami yang lalu, Ya Allah. Kami bertaubat kepadamu dari segala dosa-dosa kami yang zahir, yang batin, yang besar, yang kecil, dari yang kami tahu, yang kami tak tahu. Ampunkanlah kami, ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, ampunkanlah guru-guru kami, ampunkanlah sekalian saudara mara kami, pakcik makcik kami, anak cucu kami, ampunkanlah sekalian murid-murid kami dan pegawai-pegawai kami, ampunkanlah sekalian mereka yang mengikuti pengajian online ini pada petang yang mulia ini, dan ampunkanlah keluarga mereka semua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah sekalian umat yang beriman padamu, Ya Rahman. Ya Allah, Kau bangkitkanlah kami yaumul qiyamah bersama-sama para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kami barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dapat menghadap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dapat minum air telaga Kausar dari tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat menatap zat-Mu yang mulia, Ya Allah. Kami rindu, kami kasih, kami cinta padamu, Ya Allah. Kaulah Tuhan kami, Kaulah menjadikan kami, dan Kaulah yang telah beri kami segala-galanya, Ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan semua negara-negara jiran dan seluruh dunia, Ya Allah. Kami mohon padamu segala kebaikan yang dalam COVID-19 ni, dan kami mohon lindung denganmu, Ya Allah, dan segala kejahatan yang ada pada COVID-19 ni. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah maha mengetahui, Engkaulah yang melakukan segala apa yang Kau kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah siapa yang ada ke lapangan malam ini, malam Jumaat, jangan lupa banyakkan selawat pada Nabi kita Rasulullah SAW, dan juga ada pengajian di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris malam ini di Singapura lepas jam 9 malam, insya-Allah tuan-tuan. Siapa yang ada ke lapangan silakan kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan dapat kita manfaatnya. Dengan itu saya mengundurkan diri. Marilah sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Mari sama-sama kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib
العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sebagai peringatan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada hari Ahad ini 4 hari bulan Oktober akan saya adakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam online pada jam 11 pagi. Ikutilah kami di FB TM Voice Travel insyaAllah jam 11 pagi hari Ahad 4 hari bulan ini, iaitu bulan Oktober, kita akan adakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Untuk mengikuti lagi program-program Maulid, sila lihatlah jadual Maulid yang telah kami sertakan dalam FB kami insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.